Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Perang Saudara Pahang juga dikenali sebagai Perang Bendahara. Ialah perang saudara dari 1857 hingga 1863 antara pasukan yang setia kepada Raja Bendahara Tun Motahir dan pasukan yang setia kepada Wan Ahmad atas penggantian tahta Raja Bendahara Pahang. Perang saudara ini terbahagi kepada 3 peringkat, iaitu peringkat pertama yang juga dikenali sebagai Perang Kemaman dalam tahun 1857. Peringkat kedua yang juga dikenali sebagai Perang Endau dan Kuantan dalam tahun 1861. Dan peringkat ketiga yang juga dikenali sebagai Perang Temai yang berlaku pada awal tahun 1863 yang berakhir dengan tragedi kebangkatan Tun Motahir dua beranak akibat luka parah di Kuala Sedili pada bulan Mei 1863. Apabila Empayar Johor Riau hilang kuasa pada awal abad ke-19 akibat campur tangan Belanda dan British melalui perjanjian Inggeris-Belanda pada tahun 1824, maka hilanglah kekuasaan Kesultanan Riau ke atas wilayah Johor dan Pahang. Maka Pahang dan Johor telah menjadi negeri bebas dari mana-mana naungan dan seterusnya melantik pemerintahan wilayah masing-masing. Oleh itu, Bendahara Tun Ali mengisytiharkan autonominya dan telah mengambil alih Pahang, sama seperti Temenggung di negeri Johor. Selepas kebangkatan Bendahara Tun Ali, putera sulungnya Tun Motahir telah dilantik sebagai pengganti, tetapi tidak mengikut wasiat ayahandanya untuk memberi pendapatan cukai Kuantan dan Endau kepada kekanda baginda Wan Ahmad. Wan Ahmad berasa marah dan bersama-sama dengan pengikutnya berpindah ke Pulau Tekong, merancang serangannya pada tahun 1857. Tun Motahir menerima sokongan Temenggung Tun Daing Ibrahim dan putera baginda Abu Bakar yang kerana hubungan rapat dengan komuniti perniagaan Singapura, mereka yakin bahawa kepentingan komersial British terletak pada Tun Motahir. Wan Ahmad menyenaraikan sokongan Sultan Ali di Muar yang melihat peluang untuk membalas dendam terhadap Johor Temenggung. Kerajaan Siam, Ratanakosin, menyebelahi Wan Ahmad, melihat perbalahan itu sebagai peluang untuk menjalankan kawalan yang lebih besar ke atas negara-negara anak sungai pantai timur dan melanjutkan pengaruh mereka ke selatan Pahang. Sultan Baginda Omar dari Terengganu juga menyokong Wan Ahmad, melihatnya sebagai peluang untuk menangkis kebangkitan Temenggung. Daerah Kemaman di Terengganu merupakan penggalan utama untuk banyak kempen yang dilakukan oleh Wan Ahmad semasa perang. Permusuhan bermula pada November 1857 ketika pasukan Wan Ahmad memulakan serangan ke daerah Pekan dan Gancong, namun gagal. Dalam kempen kedua yang dijalankan pada Mac 1861, pasukan penyerang berjaya memperkuat kedudukan mereka di Endau selepas mengatasi Kuala Pahang dan Kuantan. Mereka juga membuat serangan besar ke pedalaman, menduduki banyak daerah di hulu Sungai Pahang. Walau bagaimanapun, pada November, kemajuan mereka sekali lagi dihentikan oleh pasukan bendahara. Wan Ahmad dan orang-orangnya melarikan diri ke Terengganu, mengumpul kekuatan untuk serangan lain. Pada peringkat awal perang, Gubernur Penyelesaian Selat British menawarkan penyelesaian tetapi ditolak oleh kedua belah pihak. Wan Ahmad merasakan Gubernur berat sebelah memihak kepada kekanda baginda kerana pengaruh pedagang Temenggung dan Singapura. Tun Motahir menolak
perantara itu kerana dia memenangi perang. Pada tahun 1862, Wan Ahmad melancarkan serangan besar-besaran dari Terengganu ketika melintasi sempadan dari Kemaman ke Ulu Tembeling. Dengan sokongan lebih ramai ketua Pahang yang mula memihak kepadanya, beliau berjaya mengatasi kedudukan bendahara di Temerloh, Batu Gajah dan Cenor. Wan Ahmad kemudian menyerang Pekan dan menang dengan mudah. Tun Mutahir berundur ke Temai dan pada Mei 1863, dia melarikan diri ke Kuala Sedili bersama putera baginda Wan Koris. Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir dan anaknya Tun Koris telah meninggal dunia di Sedili pada bulan Mei 1863 akibat luka parah. Dengan pengunduran dan kematian Tun Mutahir dan anaknya Tun Koris, menandakan bahawa Wan Ahmad berjaya dalam perang saudara Pahang tersebut. Maka Wan Ahmad kemudian dilantik oleh pengikutnya sebagai Bendahara Siwa Raja pada tahun 1863 sehingga 1881 dan kemudiannya bergelar Sultan pada 16 Ogos 1881. Wan Ahmad menggunakan gelaran Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah dan baginda telah mengangkat puteranya Tengku Mahmud menjadi pemangku raja pada 22 Julai 1889 bagi membantu baginda di dalam urusan pemerintahan negeri. Kemudiannya, menurut persetujuan Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah yang disahkan di dalam Mesyuarat Negeri pada 11 Oktober 1891, Tengku Mahmud diberi gelaran Tengku Besar Pahang, iaitu gelaran kepada seorang bakal sultan. Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah telah mangkat pada 9 Mei 1914 setelah memerintah selama lebih kurang 25 tahun. Baginda mangkat dan telah dimakamkan di Makam Diraja di Kampung Marhum, Kuala Pahang pada 11 Mei 1914. Oleh yang demikian, dari zuriat Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah inilah kekal sebagai pemerintahan Kesultanan Pahang hingga ke hari ini. 6 tahun perang saudara telah memusnahkan banyak kemewahan dan kemakmuran yang telah dinikmati oleh Pahang pada zaman kegemilangan pemerintahan Bendahara Tun Ali. Seperti yang dinyatakan oleh Sir Hugh Clifford, pada zaman dahulu sebelum perang, Pahang jauh lebih ramai penduduknya daripada zaman moden. Namun perang saudara ini menyebabkan ribuan orang Melayu Pahang meninggalkan negeri mereka. Lembah Sungai Lebir di Kelantan dan bahagian atas beberapa sungai berhampiran sempadan Perak dan Selangor dihuni oleh Melayu Pahang, keturunan buruan tersebut. Perang itu juga mengakibatkan kehilangan kekal ke atas negeri Pahang di mana kawasan selatan Sungai Endau dan pulau-pulau selatan di pesisir Endau termasuk Au dan Tinggi yang diserahkan oleh Tun Mutahir kepada Johor sebagai balasan kepada bantuan ketenteraan. Ada yang bertanya, di manakah makam Tun Mutahir dan anaknya Tun Koris? InsyaAllah, dalam video ini saya akan merangkumkan beberapa petikan dari sumber berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Merujuk kepada catatan sebuah buku Sejarah Johor kaitannya dengan negeri Melayu, terbitan Fajar Bakti pada tahun 1995 pada muka surat 187 mencatatkan seperti berikut. Apabila menyebut nama Sedili, iaitu Sedili Besar dan Sedili Kecil, saya teringat peristiwa sejarah peperangan saudara yang berlaku dalam tahun 1865 di antara Bendahara Wan Tahir dan anak-andanya Wan Koris dengan adindanya Wan Ahmad. Dalam perang itu, Temenggung Abu Bakar, Raja Johor, iaitu menantu Tun Mutahir atau Wan Tahir, turut melibatkan diri membantu pihak Wan Tahir dan Wan Koris. Akhirnya Wan Tahir dan Wan Koris tewas dalam peperangan merebut tahta kerajaan Pahang itu. Wan Tahir dan Wan Koris berundur meninggalkan Pahang ke Johor. Ketika sampai di Kuala Pahang,
Wan Koris mangkat. Sampai di Kuala Sedili, Wan Tahir pula mangkat. Kedua-dua jenazah itu dibawa terus ke Iskandar Puteri, iaitu Johor Bahru sekarang, dan dimakamkan di sana. Kedua-dua jenazah itu dimakamkan di atas Bukit Bendera, iaitu Bukit Timbalan, bersama-sama makam orang Pahang di bawah Bukit Timbalan. Kini makam-makam itu termasuk makam-makam Wan Tahir dan Wan Koris telah lenyap kerana terdirinya bangunan pejabat-pejabat kerajaan baru dalam tahun 1937 sehingga 1941. Di kawasan yang bertentangan dengan tempat letaknya pondok pengawal bangunan ini, terletak batu asas bangunan Sultan Ibrahim yang mana tercatat padanya kenyataan seperti berikut. Bangunan Sultan Ibrahim. Bangunan Sultan Ibrahim terletak di kawasan seluas kira-kira 68,000 meter persegi di sebuah kawasan bukit yang dikenali sebagai Bukit Timbalan. Bangunan ini dibina atas ilham dan kehendak almarhum Sultan Ibrahim bagi menempatkan semua pejabat kerajaan negeri dan bagi melambangkan keagungan kerajaan Johor yang makmur dan pesat membangun ketika ini. Reka bentuk bangunan ini telah dihasilkan oleh syarikat Merce, Palmer and Turner Architect. Sementara kerja-kerja pembinaan diserahkan kepada United Engineers dan Ahong and Company. Kerja-kerja pembinaan telah dimulakan pada hari Isnin, 7 hari bulan November 1938, apabila Tengku Mahkota almarhum Sultan Ismail merasmikan upacara memecah tanah. Upacara peletakan batu asas pula telah diadakan pada 10 hari bulan Mac 1940 oleh Tengku Mahkota almarhum Sultan Ismail. Bangunan ini siap dibina pada tahun 1942 dengan harga 2 juta. Satu majlis jamuan makan malam telah diadakan di Istana Besar pada hari Selasa, 3 hari bulan November 1942, iaitu Hari Meiji Setsu, bagi meraihkan pembukaan pejabat di Bukit Timbalan. Bagaimanapun, bangunan ini hanya dinamakan Bangunan Sultan Ibrahim melalui pengisytiharan Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar pada hari Isnin 9 hari bulan Ogos 1982. Pada buku Mencari Sejarah Tun Mutahir, halaman 98, mencatatkan, dikatakan bahawa dalam tempoh pembinaan bangunan Sultan Ibrahim ini, baginda seringkali berkunjung ke luar negara dalam jangka waktu yang panjang. Kami difahamkan bahawa dalam satu sesi ziarah baginda ke luar negara yang memakan masa berbulan-bulan lamanya, terjadilah satu tragedi yang amat menyedihkan di Bukit Timbalan. Kerja-kerja pembinaan bangunan Sultan Ibrahim yang dibuat oleh orang Inggeris dan Cina telah dibuat tanpa mengambil kira serta menghormati hukum hakam agama Islam serta adat istiadat orang Melayu dalam hal pembinaan bangunan di tanah wakaf, iaitu dalam konteks ini tanah perkuburan kaum kerabat Pahang. Pada buku yang sama, halaman 100 sehingga 101 mencatatkan, susulan dari tragedi pencerobohan makam keluarga bekas bendahara Pahang yang secara terangnya telah mencabuli peradaban dan tata tertib agama Islam, serta hasil dari kajian dan penyelidikan kami. Maka sebagai cucu cicit almarhum Tun Mutahir Ibni Tun Ali sendiri, kami dengan penuh rasa keinsafan dan tanggungjawab memohon perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang dan Johor serta kerjasama dan sokongan Persatuan Sejarah serta kerajaan dari kedua-dua negeri yang berkenaan ini agar sebuah monumen peringatan dapat didirikan di atas tapak makam kerabat Pahang. Selanjutnya, buku tersebut mencatatkan juga, oleh itu, kami sebagai anak cucu Tun Mutahir serta kaum kerabat baginda mengharapkan agar kesemua pihak yang pernah bertanggungjawab membiarkan pencerobohan dengan sewenang-wenangnya dibuat oleh syarikat United Engineers dan Ahong
and Company ke atas makam bekas Raja Bendahara Pahang sekeluarga tanpa mengambil sebarang tindakan tegas agar dapat menyokong usaha murni ini sebagai langkah menebus kembali kesilapan kita sebagai umat Islam yang wajib mempertahankan hukum hakam Islam dari sebarang usaha pencabulan. Selanjutnya dikatakan bahawa semua waris Tun Mutahir dilanjutkan dengan perjumpaan keluarga dan membuat inisiatif untuk memohon pihak berkuasa Johor, Hatta Majlis Agama dan Istana Johor untuk menyelidiki kesahihan tragedi ini. Dan kalau benar dipugar makam tersebut, sekurang-kurangnya dalam hak Tun Mutahir dan kaum kerabatnya sebagai orang Islam terbela. Surat rasmi telah dihantar kepada Majlis Agama, dilanjutkan ke Istana Johor. Namun, jawapan yang diterima ketika itu amatlah mengecewakan. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.